Bab orang yang mengatakan atau orang yang berpendapat apabila datang haid ataupun tiba masa haid, tada'us salah, perempuan perlu meninggalkan sembahyangnya, perlu meninggalkan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Aqil dari Buhayyah, beliau berkata, saya telah mendengar seorang perempuan bertanya Aisyah tentang seseorang perempuan yang telah rosak haidnya atau terganggu haidnya dan dia mengeluarkan darah, mengalirkan darah. Maka Rasulullah SAW menyuruh aku supaya menyuruhnya memerhatikan kadar haid yang selalu dialaminya pada setiap bulan dan haidnya ketika betul, yakni perjalanannya. Maka hendaklah dia menunggu sekadar hari-hari yang selalu dia mengalami haid itu, kemudian dia meninggalkan. Hendaklah dia mengira hari-hari itu ataupun menunggu, yakni mengira lah, kemudian meninggalkan sembahyang, yakni tidak bersembahyang pada hari-hari itu ataupun qadar hari-hari yang tersebut. Kemudian hendaklah dia mandi, kemudian dia memakai cawat, dia bercawat dengan kain, thumma tusalli, kemudian dia bersembahyang. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya, sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsh, ipar Rasulullah SAW, istri kepada Abdurrahman bin Auf, telah mengalami istihadah, telah beristihadah selama 7 tahun ataupun keluar darah istihadah selama 7 tahun. Beliau pun bertanya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ini bukan haid, tetapi ini ialah urat, yakni gangguan yang berlaku pada urat. Faghtasili wa salli, mandilah dan bersembahyanglah engkau, yakni setelah berlalunya masa haid. Abu Daud berkata, Al-Auza'i menambahkan dalam hadis ini dari Zuhri, dari Urwah dan Amrah, dari Aisyah, katanya Ummu Habibah beristihadah ataupun mengalami istihadah ketika beliau menjadi istri kepada Abdurrahman bin Auf selama 7 tahun. Maka Nabi SAW menyuruhnya dengan katanya, idza aqbalatil haidah, apabila datang haid maka tinggalkan sembahyang, dan apabila berlalu haid, pergi haid, habis masa haid itu, faghtasili wa salli, mandilah dan bersembahyanglah. Abu Daud berkata, tidak ada sesiapa pun dari anak-anak murid Zuhri menyebutkan perkara ini selain Al-Auza'i. Ammar bin Al-Harith, Laith, Yunus dan seterusnya, orang-orang yang disebut itu telah meriwayatkan hadis ini dari Zuhri, tetapi mereka tidak menyebutkan hadzal kalam, perkara ini, ucapan ini, kata-kata ini. Abu Dawud berkata, wa inna ma hadzal lafzu hadis, sebenarnya ini adalah hadis, lafaz hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah. Abu Dawud berkata, Ibnu Uyainah juga menambahkan di dalamnya, Nabi SAW menyuruhnya supaya meninggalkan sembahyang pada hari-hari dia mengalami haid itu, dan itu adalah satu kekeliruan Ibnu Uyainah. Hadis Muhammad bin Amr dari Zuhri, di dalamnya terdapat sesuatu yang hampir dengan apa yang ditambahkan oleh Al-Auza'i di dalam hadisnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, dari Fatimah binti Abi Hubaish,
katanya sesungguhnya dia mengalami istihadah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, apabila datang darah haid, ia adalah darah yang hitam dikenali. Apabila berlaku begitu, maka berhentilah bersembahyang. Tetapi kalau datang yang satu lagi, mana darah yang lain dari darah haid itu, maka fatawaddai, berwuduklah dan bersembahyanglah engkau. Kerana itu cuma darah, kerana berlaku sesuatu gangguan pada urat, yakni urat darah. Abu Dawud berkata, Ibnul Muthanna berkata, haddatsana bi Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami hadis ini dari kitabnya. Begini, supaya tadilah. Setelah itu beliau menceritakan kepada kami pula dengan hafalannya, berdasarkan hafalannya. Beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Amr an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Beliau berkata, sesungguhnya Fatimah mengalami istihadah. Lalu disebutkanlah maknanya lafaz hadis, disebutkanlah hadis yang semakna dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Abu Dawud berkata, Anas bin Sirin telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang mustahadah. Qala, dia berkata, apabila mustahadah itu melihat keluar darah al-bahrani, yakni darah merah dan banyak, darah yang betul-betul merah, kehitaman dan banyak, fala tusalli, maka dia tidak boleh bersembahyang. Dan apabila dia melihat suci, yakni bersih daripada darah itu, walau sa'atan, walaupun seketika, faltaghtasil wa tusalli, maka hendaklah dia mandi dan bersembahyang. Makhul berkata, orang-orang perempuan mengetahui tentang haid itu, yakni tidak tersembunyi kepada mereka perkara haid ini, yaitu darahnya hitam, pekat. Apabila telah berlalu rupa ataupun bentuk darah yang seperti itu, dan ia menjadi kuning, nipis, cair, maknanya tidak pekat seperti tadi. Nipis itu maksudnya cair lah. Fa innaha mustahadah, maka ia, darah itu dikira darah istihadah, mana dia berada sebagai seorang mustahadah. Maka hendaklah dia mandi dan bersembahyang pada masa itulah. Abu Daud berkata, Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Al-Qaqa' bin Hakim, dari Sa'id bin Musayyab tentang perempuan mustahadah apabila datang haid, dia perlu meninggalkan sembahyang, dan apabila telah berlalu masa haid itu, maka dia perlu mandi dan bersembahyang. Sumai dan selainnya meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, perempuan itu perlu tidak bersembahyang, tajlisu, duduk, bukan makna duduk congkoh gitu, tidak, maknanya tidak bersembahyang pada masa-masa keluar haid. Wa kadzalika, demikian juga diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab. Abu Dawud berkata, Yunus telah meriwayatkan dari Hasan, yang kata-katanya sebagai kata-katanya, perempuan yang berhaid apabila darahnya berpanjangan, berterusan, maka hendaklah dia menahan diri selepas haidnya. Maksud menahan diri selepas haidnya itu maknanya tidak bersembahyang lah. Hendaklah dia tidak bersembahyang selepas haidnya sehari atau 2 hari, barulah selepas itu dia dikira mustahadah. At-Taimi berkata, diambilnya dari Qatadah, kalau lebih dari 5 hari haidnya, lebih 5 hari dari haidnya itu, maka hendaklah dia bersembahyang pada ketika itu. At-Taimi berkata, saya pun mula mengurangkan 5 hari sehingga sampai kepada 2 hari. Faqala, maka beliau berkata,
Kalau 2 hari maka dikira dari haidnya, yakni lagi. Dan Ibnu Sirin telah ditanya tentang perkara ini. Beliau menjawab, orang-orang perempuan lebih tahu tentangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Hamnah binti Jahsh. Beliau berkata, saya mengalami istihadah dengan banyak dan teruk sekali. Saya pun pergi kepada Rasulullah SAW dengan tujuan bertanya baginda tentangnya, dan juga memberitahu baginda tentang keadaan saya lah. Saya mendapati baginda berada di rumah adik-beradik saya, Zainab binti Jahsh. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang perempuan yang mengalami istihadah dengan banyak dan teruk sekali. Jadi apakah pandanganmu, pendapatmu tentang perkara ini? Adakah ia telah menghalang saya dari bersembahyang dan berpuasa? Maka Nabi SAW bersabda, saya cadangkan kepada awak al-kursuf, yang menggunakan kapas, kerana ia boleh menghilangkan darah itu. Hamnah berkata, darah itu lebih dari cukup, lebih dari cukup dengan kita menggunakan kapas itu. Mana lebih lagi, tak cukup lagi guna kapas itu. Yang ni maksud dianya, darah itu banyak, tidak memadai dengan menggunakan kapas itu untuk menahannya. Maka Nabi SAW pun kata, fatal jumi atau taljimi atau talajjami, kalau macam tu engkau kekangkanlah, kekangkan, bubuh kekang, yakni pakai kain lah, cawak, bubuh kain, dicelah. Hamnah kata, ia lebih banyak, maknanya tidak memadai, kain itu tidak dapat menahannya dari keluar. Nabi SAW kata, fattakhidhi thawban, kamu ambillah kain lah, kain yang khusus, yang dilapis, itu kita kata beberapa lapis. Dia kata tidak memadai juga, banyak sangat darah itu, tidak memadai dengan saya menahan ataupun menggunakan kain. Darah itu betul-betul keluar asujju sajjan, dengan mencurah-curah. Rasulullah SAW pun kata, saya akan suruhkan engkau melakukan 2 perkara. Salah satu daripada 2 ni kalau engkau lakukan memadai, tak perlu engkau melakukan yang satu lagi. Tapi kalau engkau mampu melakukan kedua-duanya, yang ni salah satu daripada 2 itulah, mampu melakukan kedua-duanya, nak buat ni atau nak buat ni, engkau mampu buat. Bukan maksud melakukan kedua-duanya sekali, tidak. Fa anti a'lam, terserahlah kepada engkau lebih tahu. Nabi SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya istihadah itu ada, sesungguhnya ini apa yang dialami ini, yakni istihadah ni, raqdatun min raqadatis syaitan, adalah salah satu hentakan syaitan. Oleh itu hendaklah engkau berhaid, yakni berada sebagai seorang perempuan yang berhaid selama 6 hari atau 7 hari mengikut ilmu Allah. Ataupun satu lagi terjemahan, mengikut apa yang biasa dialami kamu. Kemudian engkau mandilah, sehingga apabila engkau nampak engkau telah pun suci dan darah itu pun telah pun berhenti keluar, maka engkau sembahyanglah selama 23 malam ataupun 24 malam berserta dengan hari-harinya, yakni bukan malam saja, sekali dengan hari-hari dia itulah selama tu. Kita kata dalam bahasa kita 23 hari ataupun 24 hari, maksudnya sekali dengan malam dia itulah.
Dan engkau berpuasalah, yakni engkau boleh berpuasa kerana itu memadai kepadamu. Begitulah engkau lakukan pada setiap bulan, seperti mana orang-orang perempuan mengalami haid dan mereka bersuci pada masa-masa haid dan suci mereka itu. Kalau engkau berkuasa, mampu untuk mentakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, dan engkau mandi dan jamak di antara dua sembahyang itu, zuhur dan asar, engkau takhirkan maghrib dan segerakan isya, kemudian engkau mandi dan jamak di antara dua sembahyang itu, maka lakukanlah. Yani kalau engkau mampu, lakukanlah. Dan engkau mandi pada ketika nak sembahyang subuh itu, faf'ali, lakukanlah kalau kamu mampu buat begitu. Wasumi, dan berpuasalah. Yani kamu boleh berpuasa kalau kamu mampu berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang lebih saya berkenan daripada dua cara yang tersebut tadi. Yang ini yang lebih saya suka daripada dua cara yang tersebut tadi. Abu Dawud berkata, Amr bin Thabit telah meriwayatkannya dari Ibnu Aqil. Katanya, Hamnah berkata, yang ini lebih saya suka dari dua perkara tadi. Yang ini beliau tidak, Amr bin Thabit ini tidak menganggapnya sebagai kata-kata Nabi SAW, tetapi dianggapnya, dijadikannya kalam Hamnah, kata-kata Hamnah. Abu Dawud berkata, Amr bin Thabit adalah seorang Rafidhi, yakni Syiah pekat. Wa dzakarahu an Yahya bin Ma'in, dan beliau menyebut tentang Amr ini dari Yahya bin Ma'in. Itulah sekat itulah. Kita tengok semula. Bab ni nampak lebih kurang dengan bab sebelum ni. Kalau kita tengok bab sebelum ni, kalau kita ni lah, kalau kita serupa dengan anak ni, muka surat 295, serupa dengan tajuk bab sebelum ni. Babun fil mar'ati tustahadu wa man qala tad'u as-salata fi 'iddati al-ayyam allati kanat tahidu. Lebih kurang serupa tajuk ni. Baru kita jumpa ni dengan sebelum pada ni. Apa makna ni kalau serupa? Tentu sekali tidak serupa. Jadi jawapan dia nya, iaitu hak bab dulu tu cerita berkenaan dengan perempuan mustahadhah mu'tadah. Kita sudah jelas dah dulu mana ada 4 macam perempuan ni. Jadi bab hak dulu tu lebih tertumpu kepada mu'tadah, yakni mustahadhah mu'tadah, yang sudah ada kebiasaan dia, sudah ada adat dia, yakni masa haid dia yang sudah jelas dimaklumi dah oleh dia, sama ada di awal bulan ke, tengah bulan ke, hujung bulan ke, ataupun ikutlah beberapa hari bulan dalam setiap bulan tu, pada 6 hari bulan ke, tiap-tiap bulan ikutlah hingga kepada beberapa hari bulan. Makna dia sudah maklum dah, banyak kali dah lagu tu. Lepas pada tu baru dia mengalami istihadah, dia jadi mustahadah. Mustahadah yang macam ni orang panggil mustahadah mu'tadah. Tu habak mula-mula. Habak yang kita duk baca ni, sedang kita hadap ni, dia lebih menumpukan kepada perempuan yang mumayyizah. Ni baru siapa? Perempuan mumayyizah, yakni mustahadah mumayyizah, orang yang mengalami darah istihadah, tetapi dia boleh bezakan di antara darah istihadah dia dengan darah haid.
dia boleh beza. Katakanlah dia tidak ada ketetapan hari dia yang maklum, awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan ke, tak ada lagu, tapi dia boleh cat. Darah yang keluar tu dari faraj dia tu darah haid ke ataupun darah istihadah, dia boleh cat, sama ada dengan warna dia atau dengan rasa dia, atau dengan apa ni, rasa tu maksudnya dia rasa letih. Kalau misalnya kalau ketika nak mari kotor tu, kalau ketika nak mari istihadah tu dah biasa je. Sakit perut kalau misalnya mulah kau, itu mumayyiz, dia boleh bezakan. Itu makna dengan rasa yang dialami oleh dia, ataupun dengan bau dia, bau darah dia tu dia boleh cam. Ni darah istihadah, ni darah apa nama ni, haid. Itu orang panggil mumayyizah. Andai kata dia tak ada adat dia pun, dia tak tahu, tak jelas, tak ingat molek adat dia biasanya tiap-tiap bulan tu berapa hari bulan, bila dia mari kotor, dia tak ingat pun. Tapi kalau dia boleh cam, dia boleh pakai berdasarkan apa yang dia tahu, apa yang dia cam tu. Ini maksud bab ni. Di samping bab ini juga mengandungi hak mu'tadah. Bab ini juga kalau kita tengok akan datang ni, mengikut setengah-setengah ulama, ia menggambarkan juga perempuan mutahayyirah. Yakni perempuan yang kebingungan dalam menghadapi haid dan istihadah dia. Dia tak tahu nak beza, tak tahu beza. Nak kata dia ni adat dia pada sekian-sekian, dia tak ingat adat dia. Itu orang panggil mutahayyirah. Setengah-setengah ulama kata dalam hak kita baca saat ni, sampai kepada kita berti saat ni, ada juga isyarat kepada mubtada'ah. Yang ni mustahadah mubtada'ah, perempuan yang mari kotor, mula-mula mari kotor. Lepas pada tu tak berhenti-henti darah tu, tak tahu hak mana haid, hak mana istihadah. Start keluar darah tu terus menerus keluar darah, sehingga dia tidak dapat bezakan, tak tahu mana ada. Itu orang panggil mubtada'ah. Jadi 3 lagi macam mustahadah itu ada di dalam bab ni. Sebab itu dia kata idza aqbalatil haidah, apabila mari haid itu, mari itu dia tahu mana mari, dia cam dengan dia tahu beza. Itu makna mari. Ni mari dah ni, mari dia tahu, bukan berdasarkan adat dia pada hari-hari tertentu mari itu, tidak. Gitu. Sebab itulah dalam kitab yang kita baca ni, dia ada dalam syarah dia tu, qultu, kata pengarang syarah ni, baina at-tarjamatain farqun zahir wa huwa anna at-tarjamah al-ula mun'aqidah fi haqq al-mar'ati al-mu'tadah allati عرفت الأيام كانت تحيض فيها وهي صالحة. وأما الترجمة الثانية فمشتملة على أمرين، فإن إقبال المحيض يعرف بأمرين، أحدهما أن المرأة إذا كانت معتادة فتعرف حيضها بالأيام التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة، والثاني إذا كانت المرأة تعرف حيضها بصفات الدم ولونه فلا تحتاج إلى معرفتها بالأيام. فالترجمة الثانية تشتمل على كلا النوعين، والترجمة الأولى خاصة بالمعتادة. Jelas. Kalau kita ayat tadi, sepas tadi. Baiklah. Imam Abu Daud buat mari bab hak mula-mula panjang. Kebanyakannya menyebutkan, boleh katakan semuanya, tentang perempuan mustahadah mu'tadah. Dalam bab ni campur-campur, ada hak mu'tadah, ada hak mutahayyirah, ada hak mumayyizah, ada mengikut setengah ulama lah, walaupun tidak dipersetujui, mengatakan mubtada'ah pun ada juga, campur-campur. Seseolahnya Imam Abu Daud nak menceritakan, nak mentarjihkan pendapat orang-orang yang mengatakan perempuan ini lebih
perlu kita lebih kuat ataupun lebih perlu kita merojokkan kepada adat dia. Hak tu lebih baik. Hak tu lebih baik dan lebih utama. Sebabnya ada khilaf di sana. Ada orang yang mengatakan kalau perempuan tu ada adat, dia sudah tahu dah pada masa mana haid dia tu mari tiap-tiap bulan. Satu. Yang kedua, dia juga tahu, boleh membezakan di antara haid dia dengan istihadah dia. Dia boleh tahu. Jadi nak utamakan hak mana bagi dia tu? Adakah nak utamakan tamyiz dia tu, ataupun nak utamakan adah dia tu? Itu ada khilaf. Imam Syafi'i mengatakan perlu diutamakan tamyiz. Yang ni perempuan itu maknanya terserah kepada dia. Kalau dia cap, walaupun 2-3 kali dah hak sebelum pada ni darah dia mari di awal bulan, tetapi dia boleh cap darah haid dia. Tiba-tiba hak ketika mari istihadah ni kemudian ni pada masa hak dia mari dulu haid dulu, tidak serupa darah haid dulu, lagu lain. Tetapi hak serupa dengan darah haid dulu tu tidak di awal bulan, katakan di tengah bulan, dia boleh cap. Nak utamakan hak mana? Nak dikira hak mana tu? Berdasarkan tamyiz dia ke ataupun adat dia? Mengikut Imam Syafi'i, kita kena utamakan tamyiz dia. Gitu. Tetapi mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata tak, kena utamakan adat dia tu. Hak kebiasaannya kalau dia sudah mari 2-3 kali dah dulu awal bulan, walaupun hak kemudian ni, hak ketika dia mengalami istihadah ni awal bulan tu tidak serupa darah dia tu, warna dia tak ikutlah bau dia ke, tak serupa dengan ketika dia mari tu. Walaupun begitu, dikira awal bulan juga sebagai masa haid dia, bukan kira hal lain. Sebab apa? Sebab dia mengutamakan adah ni. Imam Abu Daud adalah di antara orang yang mengutamakan adat berbanding tamyiz. Berbanding tamyiz. Bahkan kalau kita perhatikan kebanyakan hadis, maka kita dapati hadis-hadis ini lebih banyak merojokkan orang perempuan tu, suruh orang perempuan tu kembali kepada kebiasaan dia. Ini kalau dia sudah ada kebiasaan lah. Lain cerita kalau perempuan itu belum pernah mengalami haid, tahu-tahu mari haid tu, lepas tu tak berhenti darah tu, lainlah cerita tu. Lain cerita mutahayyirah lain. Hak ni antara mu'tadah dengan mumayyizah. Kalau kita perhati, kebanyakannya dia merujuk kepada adat dia. Dengan sebab itulah kita tengok dalam hadis Bukhari, apa nama ni, Muwatta, Muslim dan banyak lagi kitab-kitab lain. Dalam kitab ni pun sebelum pada ni kita sudah jumpa dah orang-orang perempuan waqgi kapas dalam bekah, suruh Aisyah tengok darah dia. Sebab darah dia tu sudah berubah warna dia. Adakah dikira darah haid lagi? Aisyah kata tak usah duduk gaduh lah. Kalau tidak mari hak putih tu tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang lagi. Yang ni dia tidak kira pada warna tu. Warna tu tak boleh kira. Mungkin pada waktu awal keluar tu merah kehitaman, lepas tu tengah-tengah tu ala ke hujung tu merah saja, mungkin ala ke hujung tu agak kekuningan pula. Aisyah tak kira semua tu. Tentu hak dia pakai tadi, dia tahu daripada Nabi SAW kira-kiranya. Sebab tak boleh nak ijtihad waktu tu. Nak ijtihad lagu mana? Jadi kebanyakannya rojok situ. Selain daripada hadis-hadis Nabi SAW kata dia kena tidak bersemayam, tada'us salat ayyama aqra'iha, dia tidak bersemayam atau meninggalkan sembahyang pada hari-hari yang dia biasa mengalami haid. Jadi hari-hari itu sudah maklum. Warna tu tidak kira. Kemudian masalah warna ni dia boleh berubah-ubah pula mengikut mizan seseorang perempuan itu. Bergantung kepada makanan dia, mungkin bergantung kepada cuaca tempat dia tinggal tu, bergantung kepada keturunan dia, banyak kemungkinan. Jadi tak boleh nak buat ketetapan itu. Sebab itu mereka mengatakan tak boleh, kena pakai hak mu'tadah. Walau bagaimanapun bukan Imam Syafi'i tak pakai langsung hak adat itu, dia pakai juga sekiranya ada pertembungan di antara dua tadi. Di antara dia boleh cam darah dia dan sudah ada adat dia,
maka nak utamakan hak mana? Ketika tu baru Imam Syafi'i mengutamakan tamyiz. Tetapi kalau seseorang perempuan itu sudah ada adat dia dan dia tidak boleh beza, dia pun pakai juga adat itu. Tetapi bagi orang yang mengatakan tak pakai adat ni, kena pakai tamyiz, sama-sama lagu tu tetap. Jadi Imam Abu Daud sesoalnya pakai hak adat itu sebagai hak tetap. Dalam kebanyakan hadis pun nampaknya hak tu, hak lebih sahih pun hak tu, hak lebih banyak pun. Sebab tu dia letak dalam bab suku dulu. Lepas tu hak dalam bab ni dia campur-campur. Mana hak ni agak tidak tetap, tak berapa kemah lah bagi dia je. Di samping itu dalam hadis yang pertama ni kalau kita perhati tidak ada maknanya. Sebab dia kata fal tanzur qadra ma kanat tahidu fi kulli syahrin wa haidha mustaqim fal ta'tadda biqadri dhalik min al ayyam. Hak ni dia adat ini adat. Riwayat yang pertama ni menyebutkan tentang adat perempuan itu, kebiasaan dia. Maka hendaklah dia perhati, kira molek berapa hari kau kadar hak biasa tiap-tiap bulan tu dia mari. Ini makna kira hari-hari dan pastikan hari bila hak dia mari. Ini berdasarkan adat, bukan berdasarkan kena darah tu. Kalau kena darah tidak ada kena-mengena dengan qadar hari-hari dia mari pada setiap bulan. Kita tengok dalam bab ni juga ada sebut tentang mu'tadah. Ni mu'tadah ni bukan mumayyizah. Kalau mumayyizah tidak ada sebut lagu ni qadar hari-hari itu. Qadar hari-hari tak ada sebut. Itu perkara yang pertama. Di samping itu perkara yang kedua, hadis yang pertama ni Imam Abu Daud buat mari dalam bab ini hadis tidak kuat, dhaif. Hadis dhaif. Ada beberapa perkara di sini. Yang pertama Abu Aqil. Hak ni boleh dikatakan ramai ulama-ulama rijal hadis mengatakan dia ni orang tak kuat. Yang kedua, dia riwayat secara an tak kuat tu, riwayat dengan an tu tak kuat. Apalagi orang yang lemah seperti dia. Yang ketiga Buhayyah tu, mengikut setengah-setengah ulama dia kata tidak diketahui, majhul. Bila majhul ni mana siapa dia? Tak boleh nak bertanggungjawab lah. Tak boleh kita nak, tak ada jaminan. Yang kedua. Yang ketiga, dia tu sendiri dah orang tak kenal. Yang ketiga dia kata saya mendengar seorang perempuan bertanya Aisyah, seorang perempuan tu siapa? Seorang perempuan siapa, nama apa? Sahabiah ke dia atau bukan sahabiah? Dia tentu, sebab boleh jadi tidak sahabiah. Kalau sahabiah tentu dah sahabat Nabi SAW, tak apa pula. Ni kalau tidak tentu dia ni bukan sahabiah, maka kita kena pastikan siapa dia. Kalau selagi kita tidak tahu siapa dia perempuan ini, maka tak boleh nak pegang riwayat itu. Ini tiga perkara. Sebab itu hadis ini dhaif. Tak lagi. Tetapi bukan masalah hak pakai, hak adat tu tak boleh pakai sebab hadis dhaif. Hak ni hak dhaif, hak lain banyak sahih. Hak cerita tentang pakai berdasarkan adat tu. Hak ni riwayat ini. Ni dalam kitab ni dia sebut Abu Aqil Yahya bin Al-Mutawakkil. Sufyan bin Abdul Malik berkata Abu Aqil Al-Mahjub dhaif. Qala Harb, saya berkata kepada Abdullah, bagaimana hadisnya? Faka'annahu dha'afahu. Soalannya dia menganggap dhaif. Wa qala Ahmad bin Yahya, hadis-hadisnya an Buhayyah munkar hadis-hadis dari Buhayyah. Tidak ada sesiapa pun yang meriwayatkan dari Buhayyah kecuali dia. Dia kalau mengikut istilah ilmu hadis ni, kalau ada dua orang meriwayatkan daripada seseorang perawi tu, dua orang, maka tidak jadi majhul adalah dia tu, Buhayyah tu. Ni Buhayyah ni tak ada orang lain meriwayatkan daripada dia kecuali Abu Aqil ni seorang. Maknanya tidak melepaskan dia tu daripada alam majhul. Tidak melepaskan dia, mengeluarkan dia tu dari alam majhul, tetap majhul. Apalagi Abu Aqil tu orang tak kuat.
wa huwa, dia sendirinya Abu Aqil tu wahil hadis, dhaif, lemah hadisnya. Yahya bin Ma'in kata dhaif, laisa hadithuhu bi syai', tak ada nilai hadisnya, tak ada gapo hadis dia. Munkarul hadis, wa anhu laisa bihi ba's, tak apa. Uthman berkata dhaif, Ali bin Al-Madini kata dhaif, Ibnu Ammar berkata Abu Aqil dan Muhayyah orang-orang ni laisa apa ni, tidak hujah. Umar bin Ali berkata dhaif sangat, dhaf syadid. Abu Hatim Nasa'i mengatakan dia ni dhaif. Ibnu Abdul Bar mengatakan dia ni di sisi semua ahli hadis dhaif. Semua ulama-ulama rijal hadis kata dhaif. Nabi cerita dhaif. Lepas tu setengah-setengah orang kata dalam Abu Daud ini muka sunan sitah kah, sahih sitah, sihah sitah, orang kata semuanya sahih belaka. Dak. Tengok ni. Siapa dia kata sahih? Siapa dia kata sahih? Hak kata sahih tu berdasarkan keseluruhan. Hukum tu orang panggil hukum aghlabi, hak kebanyakan. Hak kebanyakan. Hukum aghlabi. Bukan hukum atas tiap-tiap hadis dia tu. Kata lagu tu. Dah. Tak apalah. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, katanya Ummu Habibah binti Jahsh. Ummu Habibah binti Jahsh iaitu ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni isteri kepada Abdurrahman bin Auf, mengalami isti'adhah selama 7 tahun. Jadi seorang apa ni, ipar tu maknanya adik-beradik bini Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Bini Nabi sallallahu alaihi wasallamnya dalam hadis ni pun dia sebut iaitu Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Ini bukan haid Nabi kata, tetapi ini adalah urat, yakni gangguan yang berlaku pada urat darah. Faghtasili wa salli, yakni mandi dan bersembahyanglah. Mandi dan bersembahyanglah. Maksud mandi di sini mandi apabila habis apabila berlalunya masa haid itulah, masa bagi kotor tu. Bukan mana tiap-tiap kali nak semaya tu mandi. Tidak. Walaupun boleh juga buat lagu tu, tapi tidak sebagai wajib lah. Tidak sebagai wajib. Nanti hak berkenaan dengan mandi-mandi setiap kali nak sembahyang ni, dia ada bab suku akan datang. Tengok sana. Abu Daud berkata, Al-Auza'i menambahkan dalam hadis ini dari Zuhri, dari Urwah dan Amrah dari Aisyah. Dari Zuhri, ini Amr bin Al-Harith meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab tu Zuhri lah. Ni anak murid Zuhri, iaitu Al-Auza'i. Dia juga ambil riwayat ni jugalah daripada Ibnu Syihab, Zuhri, dari Urwah dan Amrah, supaya tadi juga dari Aisyah. Tapi ada tambahan ni dalam riwayat dia, ada tambahan ini. Al-Auza'i dalam riwayat dia, Aisyah kata lagu ni, Ummu Habibah mengalami isti'adhah ketika dia menjadi isteri kepada Abdurrahman bin Auf selama 7 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia dengan katanya, apabila haid itu mari, fada'i salah, maka tinggalkan sembahyang. Maka tinggalkan sembahyang. Dan apabila berlalu haid itu, habis haid, masa haid itu, maka mandi dan bersembahyanglah engkau. Hak ni tak ada. Hak tadi ada setakat tu je, faghtasili wa salli, mandi dan sembahyanglah. Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia dengan kata dia, apabila haid tu mari, maka kamu tinggalkan sembahyang. Apabila haid tu pergi, maka kamu mandi dan bersembahyang. Lagu ni, lafaz ini tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Zuhri di kalangan anak-anak murid dia tu kecuali Al-Auza'i.
Orang lain dia sebutlah anak murid Zuhri ni ramai ni. Tak ada sebut ni. Tak ada sebut ni. Lepas tu apa yang disebutkan itu salah kah? Bercanggah kau dengan riwayat lain? Tidak salah. Cuma dia nak ceritanya perawi ni anak murid kepada satu orang Zuhri tu. Zuhri tu ramai anak murid dia. Ketika meriwayatkan hadis ini, hadis yang sama, tak ada menyebutkan lagu ni, lafaz ni, tak ada. Apa faedah cerita lagu tu? Itulah orang panggil hadis. Tugas mana ulama hadis, ahli hadis, dia jaga lafaz hadis. Hak lagu ni berapa orang? Seorang. Hak lagu ni ramai. Lepas tu hak seorang ni boleh jadi tersilap, walaupun dia tu orang kuat, boleh jadi juga tidak tersilap. Kalau kita tengok dari segi makna tidak salah, betul dalam riwayat yang sahih pun ada sebut lagu ni. Hak lain-lain, riwayat lain, memanglah Nabi SAW suruh lagu tu. Tetapi hak riwayat daripada Zuhri di kalangan anak murid dia sebut lagu ni dia seorang, orang lain tak ada. Cerita dia tu betul, molek. Cerita dia tu tidak bercanggah dengan hadis lain, tidak bercanggah. Sesoalahnya dia nak ceritanya Al-Auza'i ni orang kuat, orang molek, macam dia syadz lah dalam meriwayatkan hadis ini. Tetapi syadz dengan arti yang dhaif itu. Syadz kalau bercanggah dengan hadis orang-orang lain itu dari segi makna dia. Ni dari segi makna tidak bercanggah. Dari segi makna. Cuma dari segi lafaz dia saja bercanggah. Dan ini tidaklah sampai ke dhaif dan kita tidak boleh pakai, tidak sampai ke situ. Kalau lagu tu. Abu Daud berkata, ini adalah lafaz hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Hak lagu ni Abu Daud berkata Ibnu Uyainah. Hak ni minggu lepas kita sudah bicara. Juga ada tambahan dalam meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW menyuruh tada'as salah ayyama aqra'iha, pada hari-hari perempuan itu biasa mari haid, dia tidak boleh bersembahyang pada masa itu. Imam Abu Daud kata ini keliru Ibnu Uyainah pula. Keliru Ibnu Uyainah. Keliru. Dia tak ada sebut lagu tu. Sedangkan tadi dia kata tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Zuhri dengan tambahan kecuali Al-Auza'i. Ini dia kata Ibnu Uyainah pun ada buat tambahan juga. Ada buat tambahan juga. Apa makna dia kata tadi tak ada orang lain kecuali Al-Auza'i? Al-Auza'i buat tambahan dengan lafaz tadi. Dengan lafaz apa mana? Yaitu amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalatil haidah fad'is salah fa idza adbarat faghtasili wa salli. Dengan lafaz itu tambahan dia. Sufyan bin Uyainah buat tambahan juga, tetapi dengan lafaz lain, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha an tad'as salah ayyama aqra'iha. Tu lafaznya. Tambah juga, tapi tambah lagu ni. Lepas tu dari segi makna dia ada beza sikit. Kalau tambah lagu ni macam Sufyan bin Uyainah ni, bermakna perempuan itu tentu dah mu'tadah. Tetapi kalau mengikut berdasarkan tambahan Al-Auza'i itu, dia ada kemungkinan perempuan itu mumayyizah. Mumayyizah. Ni fada'is salah fa idza aqbalatil haidha, apabila haid mari. Dia tidak kata pada hari-hari yang biasa. Bila haid mari itu kamu tahulah. Gitu. Kamu tahu sama ada dengan warna dia atau dengan rasa dia. Kamu rasa lagu mana, kamu alami lagu mana, atau dengan bau dia, tak kira lah. Apabila mari, tak kira lah, tidak di awal bulan. Walaupun dulu biasanya dia mari awal bulan, tetapi bila mari istihadah ni, haid tu mari, dia tahu tidak di awal bulan pun, di tengah bulan. Itu beza. Bermakna hak riwayat Auza'i ni lebih menjurus kepada perempuan mumayyizah, lebih memberi ruang
memberi alasan kepada orang yang menerima hak mumayyizah tu. Mana dalil dia? Hak ni, hak Sufyan bin Uyainah, dia kata ayyama aqra'iha. Ayyama aqra'iha bermakna adat dia, kebiasaan dia. Tu beza dia. Ada beza memang tambah, tapi tambah lagu lain, tak serupa, tambah. Hadis Muhammad bin Amr dari Zuhri, di dalamnya ada sesuatu yang serupa, dekat-dekat dengan apa yang ditambahkan oleh Al-Auza'i dalam hadisnya. Ada lagi orang lain, dia kata meriwayatkan dari Zuhri, dekat-dekat dengan Auza'i, tidak sesuatu-suatu serupa, tapi dekat-dekat. Hak 100% serupa dengan Zuhri tak ada. Apa ni? Serupa dengan Al-Auza'i tak ada. Dia seorang lagu tu hak dia. Tapi hak Muhammad bin Amr dari Zuhri juga ada, hak dekat dengan dia. Tu cara ulama hadis. Dia nak ayatnya cermat tu. Perhati tu. Ni ada, hak ni paling dekat. Paling dekat pun dekat je, tidak serupa betul 100% dah. Hak dekat-dekat dengan Al-Auza'i tapi 100% tidak juga. Kalau nak ada pun. Apa yang ditambahkan Al-Auza'i dalam hadisnya, hak tadi lah kita baca tadi. Seterusnya, itu cara ulama hadis. Kalau kita baca lagu tu, barulah ada makna kita baca kitab-kitab ni. Sebab itulah orang kalau mengajar biasa ni hadis-hadis ni tak mengaji hak ni. Tidak ada makna kepada dia, kepada orang ramai. Tapi kalau nak merasai teknik ataupun cara pengajian hadis, dia kena ngaji kitab-kitab lagu ni. Baru kita tahu cara. Sesoalnya dia ajar kita cara. Mula-mula kita tengok dia belah waria, lepas tu dia bui kita belah. Kita sendiri cekah waria. Cara mana? Bukan hak orang perisi dah. Bukan hak orang perisi dah, tidak. Cara dia perisi cara dia koyak tu lagu mana? Dia tunjuk. Itu dalam kitab-kitab hadis hak besar-besar dia. Kitab-kitab utama ni dia ada keistimewaan dia lagu ni lah. Dalam Abu Daud ni istimewa dia bahas ni. Jadi teliti kita boleh tahu hak ni dengan lafaz ni orang ni seorang, tak ada orang lain. Kalau ada pun dekat tidak 100%. Hak kebanyakannya ada murid Zuhri riwayat hak tadi mula-mula tadi. Ada juga tambahan riwayat ni oleh Sufyan bin Uyainah tapi dengan lafaz lain, yang mana boleh dibuat kesimpulan lain tu. Dia ambil hukum mu'tadah daripada hadis Sufyan bin Uyainah dari Zuhri, dan dia ambil hukum mumayyizah daripada hadis Al-Auza'i. Beza. Nak boleh orang ni ambil buat kesimpulan dia pakai mumayyizah, mana hadis dia? Kita kena tahu hadis hak mana. Hak mu'tadah daripada hadis ni pakai hak mana? Pakai hadis Sufyan bin Uyainah, tambahan hak Sufyan bin Uyainah gitu. Seterusnya, riwayat daripada Fatimah binti Abi Hubeish, dia berkata dia mengalami istihadah. Nabi SAW pun kata darah haid tu darah yang dikenali hitam darahnya. Ni lagi dalil bagi orang yang mengatakan darah haid itu boleh dikenali beza daripada darah lain. Dan inilah menjadi pegangan orang-orang yang mengatakan tamyiz itu dipakai, tamyiz perempuan. Hukum asal bagi perempuan mumayyizah mana? Ni hadis ini mumayyizah. Hadis ni sebab dia kata darah tu darah hitam dikenali. Apabila mari darah tu lagu ni. Lepas tu ulama-ulama yang tak boleh pakai langsung tu, tak boleh pakai langsung tamyiz. Tamyiz ni tak boleh pakai langsung. Ni hadis ni ada lagu mana? Jadi dia kata sebab bercanggah dengan orang lain. Satu, bercanggah dengan orang lain yang kita sebut tadi. Nabi SAW sekian banyak dalam hadis dia sebut adat, yang ni merujukkan perempuan tu kepada adat dia. Biasanya dia mari kota bila pada hari-hari itulah dia tidak bersembahyang ketika dia mengalami istihadah tu. Apabila berlalu hari-hari tu dia terus bersembahyang walaupun darah keluar. Lepas tu hadis Aisyah tu
Orang buat pergi apa ni kapah kepada dia tu, dia kata tak usah duduk gaduh. Kalau selagi tidak putih, maknanya hak keluar tu kalau ada pun putih, bersih lah maksudnya, tidak keluar apa-apa. Tak boleh sembahyang. Maknanya tidak kira darah tu, warna dia tu. Tu yang kedua. Yang ketiganya, dia kata hadis ini khusus dengan Fatimah binti Abi Hubeish, bukan umum untuk orang lain. Sebab kalau kita pakai umum, bukan semua orang perempuan disuruh darah dia, tapi memang haid dah. Ada orang perempuan tu pada keluar darah tidak hitam macam ni, tidak hitam, tidak merah kehitaman, tidak, tapi merah sinar-sinar. Ada juga, tapi dia tidak panggil istiadah, dia panggil haid dah tu. Kau tidak dikira haid. Lagu mana? Sedangkan dia sihat, tak ada apa gangguan, tapi darah dia tu tidak hitam seperti yang tersebut dalam hadis ini. Apakah tidak dikira haid? Haid juga bukan? Kalau orang tu tidak panggil merah sinar-sinar lagu tu, kekuningan, tidak haid kau. Dia tidak istiadah, tapi dia panggil lagu tu, itu tidak haid kau. Haid juga. Lepas tu, oleh kerana kita ni tidak tahu hak mana haid hak tidak, Nabi SAW dia tahu. Kira-kiranya kita mengikut pegangan kitanya sebagai orang Islam, kita kata Nabi SAW tahu, Allah SWT bagi tahulah kepada dia, mesti tepat tu berkenaan dengan darah Fatimah binti Abi Hubeish, lagu tu warna dia. Nabi tahulah tu, sama ada dia cerita kah ataupun Nabi tahu hak warna haid dia nya lagu tu untuk dia, khusus untuk dia, tapi bukan untuk orang lain. Dia mau tu bahas lah lagu tu lah, cara dia bahasnya. Sebab itulah Imam Abu Daud pun dia letak hak berkenaan hak adat itu dulu, dan lebih banyak hadisnya. Hak ni campur-campur. Sebab apa? Lebih kemah. Hak ni tak apa kemah ni. Macam saat ni lah, kalau dihujah lagu tu macam mana? Susah juga tu. Lepas tu Imam Abu Daud kata Ibnul Muthanna haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna sini, dan Ibnu Abi Adi meriwayatkan Ibnu Abi Adi riwayat kepada Ibnul Muthanna, Muhammad bin al-Muthanna, daripada kitab dia lagu sani lah, lagu sani. Idza kana damul haidha fa innaha damul aswad yu'raf, lagu sani lah. Hak tu ketika dia riwayatkan kepada Muhammad bin al-Muthanna daripada kitab dia. Ulama hadis zaman dulu lah ketika duduk berlaku pembukuan kitab-kitab hadis ni, kemudian ni senang dah. Pada masa tu banyak yang meriwayatkan hadis berdasarkan hafalan dia, kadang-kadang dia berdasarkan buku dia, lagu saat ni, kata Abu Daud, dia nak cerita cermat dia. Hak berdasarkan riwayat daripada kitab dia, lagu ni, sanad dia lagu tu. Kemudian kata Tok Guru Imam Abu Daud ini, iaitu Muhammad bin al-Muthanna, kemudian selepas itu dia menceritakan kepada kami hadis ni juga berdasarkan hafalan dia. Dia katakan haddatsana Muhammad bin Amr, kata tadi kan Ibnu Abi Adi an Muhammad, yakni Ibnu Amr. Hak dulu lah sanad dulu. Haddatsana Muhammad bin Amr an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat inna Fatimah kanat tustahadu fa dzakara ma'nahu. Lalu dia super tadi jugalah hadis dia tu super. Apa beza dia? Beza dia hak ketika dia riwayat daripada tulisan, daripada kitab dia tu, Ibnu Syihab an Urwah bin Az-Zubair an Fatimah, terus dari Fatimah. Urwah bin Az-Zubair mengambil hadis ini terus dari Fatimah binti Abi Hubeish. Tapi hak dia riwayat berdasarkan hafalan ini, antara Urwah dengan Fatimah tu ada Aisyah. Tu ada Aisyah. Artinya riwayat hak mula-mula tadi, hak berdasarkan kitab tu mursal, orang panggil dalam istilahnya, tidak muttasil. Hak yang kedua ni muttasil, ada sebut Aisyah. Hak mana tu nak pakai tu? Hak mana tu nak pakai? Itu masalah. Jawabnya boleh pakai kedua, dan kedua-duanya sahih. Sebab apa? Sebab Urwah dia dan dengan Aisyah, dan juga dengan Fatimah binti Abi Hubeish, tak jadi masalah. Kalau mursal itu mursal yang mencacatkan hadis ini, jadi dhaif. Sekiranya Urwah tu dia tak ada jumpa dengan Fatimah,
tidak semasa dengan Fatimah. Dia hanya dah dengan Aisyah saja. Tiba-tiba dia terus meriwayatkan dari Fatimah. Barulah jadi cedera. Tetapi hak ni tidak, jelas mengikut ulama-ulama rijal mengatakan dia dah dengan Fatimah binti Abi Hubeish Urwah ni, dan dia dah juga dengan Aisyah. Bermakna kadang-kadang hak berdasarkan buku dia tu, hak dia secara langsung meriwayatkan daripada Fatimah, hak daripada Aisyah tu melalui Aisyah. Hak berdasarkan hafalan, kedua-duanya sahih, tak jadi masalah lagu tu. Imam Abu Daud nak cerita riwayat berdasarkan hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, lepas tu kedua-duanya boleh pakai, kedua-duanya boleh pakai. Abu Daud berkata lagi, sebab itulah di dalam kitab Abu Daud ni, apabila dia kata qala Abu Daud, itu dia perbahasa sanad, tentang isnad sanad dia tu. Kalau orang nak belajar tentang sanad, sangat baik. Ilmu sanad, macam mana cara ulama hadis tu kaji sanad, perlu sangat. Dan sinilah hak tempat sulit sikit dalam kitab Abu Daud ni. Hak lain serupa ya hadis dia tu, lebih kurang dengan hak lain juga. Tapi tiap-tiap kitab tu dia ada beza daripada yang lain. Abu Daud ni beza daripada orang lain sebab dia ada komentar dia tu tentang sanad dia. Abu Daud berkata, Anas bin Sirin telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang mustahadah. Pula Anas bin Sirin, bukan Muhammad bin Sirin, tapi Anas bin Sirin meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang mustahadah. Beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, kata-kata dia lah, apabila perempuan itu nampak darah bahrani. Bahrani ni darah melaut, melaut asal makna dia. Bahru, laut, maksudnya darah kehitaman, darah yang banyak. Fala tusalli, maka dia tak boleh sembahyang. Itu tanda apa nama ni, darah haid lah tu, tanda haid. Ini juga asar Ibnu Abbas ini juga Imam Abu Daud tujuan awak mari ni, dia nak cerita dalil bagi orang-orang yang mengatakan perempuan itu boleh menentukan keadaannya berdasarkan tamyiz, berdasarkan apa yang dicam, apa yang diketahuinya. Misalnya darah bahrani, lagu mana beza daripada darah lain, iaitu dia kehitaman warnanya, lebih kurang dengan hadis Nabi SAW kata tadi. Jadi bermakna kalau hak tadi kita kata itu khusus dengan Fatimah, maka hak ni perempuan mustahadah, bukan khusus dengan Fatimah. Mana orang-orang lain pun boleh pakai juga ni. Dari segi pengenalan tadi, kalau dia dapat tahu membezakan di antara haid dengan istihadah dia, maka boleh pakai juga. Sebab itu Ibnu Abbas kata lagu tu. Dan apabila dia nampak suci walaupun seketika, faltaghtasil wa tusalli, walaupun seketika, maka hendaklah dia mandi dan bersembahyang. Selain daripada dia ni ada tamyiz, perempuan ini satu lagi, ni dia ada dua juzuk lah seseolahnya, kata-kata Ibnu Abbas ini. Idza ra'at ad-dam al-bahrani fala tusalli. Yang kedua, wa idza ra'at at-tuhra walau sa'atan. Hak ni mengisyaratkan kepada perempuan mutahayyirah. Pula mutahayyirah, yakni perempuan yang kebingungan, tak tahu hak mana haid, hak mana istihadah. Dalam keadaan tu perempuan yang kebingungan, dia tak tahu ni lagu mana keadaan dia. Kalau nampak suci sikit, dia kena sembahyang. Tak ada masa dia hak kata kena berhenti kau seminggu, tak ada. Sebab tak tahu bila saja dia nampak berhenti darah, sembahyang pada ketika tu. Sembahyang pada ketika itu. Ni isyarat kepada mutahayyirah. Setengah-setengah ulama tak saya pakai lagu tu, dia tidak berkenaan dengan mutahayyirah, ini berkenaan dengan mustahadah tadi lagi, sambungan tadi, bukan juzuk yang kedua, tetapi termasuk di dalam sambungan kepada yang pertama tadi. Iaitu kalau dia nampak suci itu makna berdasarkan hak dia nampak lah, sebab dia tahu kalau warna lagu ni haid, apabila hilang warna lagu tu maknanya suci lah, walaupun ada keluar lagi darah warna lagu lain, tak cara lah tu, itu makna suci lah tu bagi dia. Ini bermakna untuk mumayyizah. Jadi tidak ada pembahagian dua juzuk tadi tu. Maknanya semua ni untuk kata-kata Ibnu Abbas ni berkenaan dengan mumayyizah belaka. Sebab tu anda kata dah tadi, mana setengah-setengah tu pertikai kan hak berkenaan dengan mutahayyirah tu. Orang yang mengatakan boleh diambil hukum mutahayyirah daripada kata-kata Ibnu Abbas ini, dia bagi dua kata-kata Ibnu Abbas, dua juzuk.
Qala Makhul berkata, orang perempuan dia tahu haid tu, dia tahu tentang haid dia, iaitu darah dia hitam pekat. Makhul ini tabi'i. Mana tujuan Imam Abu Daud mari nak cerita pegangan di antara tempat rujukan orang-orang yang mengatakan perempuan mumayyizah. Mumayyizah tu ada asasnya, iaitu di kalangan salaf ada yang terima lagu tu, iaitu darah haid ni warna dia lagu ni yang maklum bagi perempuan itu. Misalnya di sini darah dia hitam pekat, apabila hilang hak tu dan jadi kuning cair, maka itu istihadah. Yang ini berdasarkan apa yang dia cam lah daripada darah dia tu. Makna Makhul pun terima gitu. Dia apa kita tak terima? Maknanya orang-orang yang terima tu dia ada alasan juga, ada alasan juga. Abu Daud berkata, Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Al-Qa'qa' bin Hakim dari Sa'id Musayyab tentang mustahadah. Apabila haid itu datang, aqbalatil haidah tarakatis salat. Haid itu mari itu dia tidak royak pada masa-masa tertentu, pada masa-masa hak biasa dia alami. Tidak, dia kata apabila haid itu mari itu dia nak tahu lagu mana, dia jalan bagi dia warna dia ke bau dia ke dia cah. Ini juga menyokong lagi pendapat orang-orang yang mengatakan perempuan mumayyizah tu ada asas dia, tempat rujukan dia, pegangan dia. Di antaranya ialah pendapat Sa'id bin Musayyab ni. Kata-kata Sa'id bin Musayyab ni, Sa'id bin Musayyab ni adalah tabi'in yang besar, bahkan setengah ulama mengatakan sayyidut tabi'in. Sa'id bin Musayyab menantu kepada Abu Hurairah, alim besar ni, alim besar. Dia pun terima tu. Jadi kalau ada ulama kemudian yang terima hak tamyiz tadi, apa salahnya? Memang tidak salah, boleh belaka, boleh belaka. Cuma yang masalah tarjih, orang ni tarjih kau ni, orang ni tarjih ni, tak ada masalah lah. Sumai dan selainnya meriwayatkan dari Sa'id Musayyab tajlisu ayyama aqra'iha. Pula tapi dalam ni Imam Abu Daud nak cerita Sa'id Musayyab ni ada beberapa riwayat. Ada yang meriwayatkan dia sebab tadi idza aqbalatil haidah, itu menunjukkan kepada mumayyizah. Dan ada juga Sumai dan selainnya meriwayatkan dari Sa'id Musayyab perempuan itu kena tidak bersemayam pada hari-hari yang biasa dia mengalami haid pada bulan-bulan lepas, pada masa yang lalu. Ini menunjukkan Sa'id bin Musayyab menerima adat sebagai asas dalam menentukan haid atau tidak tu. Pula artinya Sa'id bin Musayyab pun dalam perkara ni dia ada dua pendapat lah, ada dua pendapat. Mungkin kepada setengah-setengah perempuan itu dikira adatnya, mungkin kepada setengah-setengah perempuan yang boleh membezakan darah dia tu dikira tamyiznya. Wa kadzalika rawahu Hammad bin Salamah, begitu juga Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab. Qala Abu Dawud, Yunus meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, perempuan haid ni kalau darah dia berpanjangan berterusan, dia kena berhenti ba'da haidatiha yauman. Selepas haid dia tu satu hari ataupun 2 hari. Ini makna perempuan yang apa nama ni tidak mutahayyirah juga, termasuk dalam mutahayyirah yang ragu, syakah, murtabah, yang ragu. Mana selepas sehari ataupun 2 hari baru istihadah. Maknanya kalau dia mari kotor selama kita kata 5 hari, dia kena tunggu lagi 2 hari, sehari ke lepas pada tu dia kena tunggu lagi, kata dia. Lepas pada tu barulah dikira sebagai istihadah. Ataupun kalau biasanya dia mari kotor 3 hari, tunggu lagi 2 hari selepas tu, atau sehari sampai 4 hari ke atau 5 hari, lepas pada tu baru dikira istihadah, mustahadah dia tu. Maknanya lepas pada tu dia semaya lah. Tengok pendapat ulama-ulama ni tidak serupa, tak serupa dalam perkara ni. Orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni. At-Taimi berkata, diambilnya dari Qatadah. Jadi Qatadah pula kata, ini semua ni tabi'i. Hasan Basri ke apa tu,
Kalau lebih daripada hari-hari haid dia 5 hari, falitusalli. Lebih daripada hari-hari haid dia hak biasa 5 hari, barulah dia bersemayam. 5 hari nak pula letak. Hasan Basri tadi sekadar sehari atau 2 hari, dia letak 5 hari. Bermakna kalau orang perempuan itu bagi kotor 7 hari katakanlah, tambah lagi 5 hari, tambah lagi 5 hari. Itu dia. Pasal apa? Pasal 5 haid ni kalau mengikut Syafi'i, mengikut apa nama ni Malik dan ramai lagi yang lain, dia kata 15 hari paling lama. Maknanya kalau kita pelewak pun tidak lebih lagi daripada hak tempoh hak paling lama dia tu. Tidak lebih lagi kalau kita lebih 5 hari. Tapi katakanlah kalau perempuan itu mana 15 hari, adakah dia boleh nak tambah 5 hari lagi? Sedangkan 15 tu paling panjang dah, paling lama dah. Itu masalah. Di sini lebih menunjukkan kepada hak kurang daripada 15 hari lah, tambah 5 hari tu. Tapi kalau hak lebih daripada 15 hari, hak tu tak boleh jadi. Sebab apa? Imam Abu Hanifah kata 10 hari lah haid ni paling lama. Kalau Imam Syafi'i kata 15 hari. Kalau hak lebih daripada tu, kecuali lah kalau kita katakan perempuan ini mutahayyirah. Mutahayyirah, mana dia bingung, dia tak pastilah macam mana. Mungkin lah, tapi itu tidak jelas, tak jelas. At-Taimi berkata, Taimi yang beriwayatkan dari Qatadah ni, saya pun mula menguraikan. Saya kata kalau 4 hari, kalau 5 hari, dia kata 5 hari mula-mula tu. Lepas tu baru boleh semayang. Saya pun mula menguraikan. Saya kata 4 hari, kalau 4 hari, 4 hari. Lepas tu sampai ke 2 hari, lebih kurang Hasan Basri tadi. Mana kurang, mana dia pun tak berapa pasti juga tu. Cumanya lebih sedap lah kalau lebih sikit. Lebih sedap lah kalau lebih sikit daripada hak biasa tu. Asalkan jangan melepasi tempoh yang paling lama haid. Kalau mazhab Syafi'i 15 hari, jangan lebih daripada itu. Dia kata kalau 2 hari maka termasuk dalam haid dia lagi. Mana kalau tambah 2 hari. Ibnu Sirin ditanya tentang perkara ini, dia kata orang perempuan lebih tahu. Mana dia serahkan kepada orang yang mengalami itu, dia lebih tahu. Kita tak sedap kata apa. Itu dia, tak sedap kata apa. Tetap perkara ni dia lebih tahu. Maknanya dia nak pakai laku mana, dia lebih tahu. Dia tak kata, Ibnu Sirin tak kata lagu ni berapa hari, tambah berapa hari, tak ada. Atau setakat hari-hari hak biasa, ataupun dia berdasarkan dia cam darah dia, tak ada. Serah kepada dia, serah kepada dia. Jadi banyak juga perkara ni setengah-setengah ulama dia serahkan kepada orang yang berkenaan, orang yang mengalami masalah itu. Banyak perkara yang diserahkan kepada tuan diri, serah kepada tuan diri. Seterusnya riwayat daripada Imran bin Talhah dari ibunya Hamnah binti Jahsh. Imran bin Talhah dari ibunya Hamnah binti Jahsh. Tadi Ummu Habibah binti Jahsh, Hamnah binti Jahsh, Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh itu isteri Nabi SAW. Ummu Habibah binti Jahsh isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Hamnah binti Jahsh ini isteri kepada Talhah. Anak dianya namanya Imran bin Talhah. Mak dia kata, saya mengalami tadilah seperti kita terjemah tadilah lagu tu, tak apalah tu. Nabi SAW kata, saya nak bagi tahu 2 perkara pada awak. Kalau awak pilih salah satu boleh, ada. Pilih salah satu daripada 2 perkara. Kalau engkau mampu untuk melakukan salah satunya, kedua-duanya itu maksud bukan kedua-dua sekali, mana salah satu daripada 2, ikutlah Allah keberat. Kalau kamu mampu boleh juga. Lepas tu dia kata sebenarnya
Isti'adhah ni raqdatun min raqadatis syaitan, adalah salah satu tendangan ataupun hentakan. Raqdah tu mana hentakan dengan kaki, pada ketika berjalan, ataupun kita kita kata bahasa Kelantan kita enjak dengan kaki, dengan kaki, itu raqdah. Ataupun kalau kuda ketika dia berpijak, kaki dia pijak di tanah, itu raqdah, tendangan ataupun lah. Dia kata ini syaitan. Makuk mana? Setengah ulama kata tendang sungguh lah, sebab kita tak nampak. Seperti mana kanak-kanak sebab baru lahir tu dicocok oleh syaitan, cuma kita tak nampak. Walaupun dari segi perubatan dia kata bagus baru jerit tu, kalau tidak tak tahu dia bisu kalau ke mana, cacat kau sakit kalau ke mana. Kalau dia jerit tu bermula, itu soal lain, itu hak zahir, mengikut sebab zahir. Sebab Nabi SAW di kita hak alik, di sebalik hak zahir itu, di sebalik hak zahir. Orang yang Allah SWT nak beri nampak, dia nampak di sebalik hak zahir itu. Begitu juga masalah istihadhah ni. Setiap orang yang mengalami istihadhah, mustahadhah, tuan dia tu lagu ni syaitan sebenarnya di sebalik. Hak zahirnya kerana gangguan kesihatan dia lah, orang mana pecah kau, kita kata terganggu, maka keluar darah tu, itu hak zahir. Hak batinnya, hak di sebalik tu, iaitu syaitan tendang. Setengah ulama kata lagu tu, setengah ulama pula dia kata ini majaz, bermakna ini pinjaman ni, kiasan. Tendangan syaitan ni makna apa mana? Peluang untuk syaitan menimbulkan keraguan kepada perempuan itu. Apabila berlaku gini, maka jadi kucak-kacir semaya dia. Hak sepatutnya dia semayang, dia tidak semayang. Hak sepatut dia tidak semayang, dia semayang pada masa tu. Keliru, jadi bercelaru. Syaitan suka lah kalau lagu tu. Itu makna tendangan syaitan. Itu makna tendangan syaitan. Maknanya ada ruang kepada dia untuk mengelirukan, membuat orang perempuan itu celaru. Sehingga kita tengok ulama-ulama tadi, orang ni kata gini, celaru juga, celaru. Bukan tuan diri orang perempuan itu saja yang mengalami masalahnya. Maknanya kalau kita tanya orang ni, dia kata lagu ni. Kalau kita tanya orang ni, pening. Kan celaru tu peluang lah tu bagi syaitan. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW pun kata, kamu duduk sebagai perempuan haid selama 6 hari atau 7 hari, mengikut ilmu Allah Ta'ala. Kemudian engkau mandi. Jadi hak dua perkara hak Nabi SAW kata tu, gapo dia hak dua perkara hak dia bagi pilihan tu tidak berapa jelas. Yang pertamanya hak jelas ni, hak di akhir dia ni, iaitu kalau engkau mampu mentakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, engkau mandi dan engkau jamak di antara dua sembahyang zuhur dan asar itu. Engkau takhirkan maghrib, engkau segerakan isyak, engkau mandi dan jamak dua tu. Dan engkau mandi untuk sembahyang subuh tu, engkau sembahyang subuh saja. Tu sekarang jelas tu kan, jelas, iaitu perempuan istihadhah saat ni bila dia pelewatkan sembahyang dia, zuhur dia dekat nak asar, dia mandi cuci, dia sembahyang zuhur. Lepas tu sedang molek masuk waktu asar, dia sembahyang asar. Itu orang panggil jamak. Itu salah satu daripada dua cara. Hak cara yang satu lagi tu, hak mana? Cara satu lagi tak apa jelas. Maka khilaf ulama lah. Orang dia kata begini, orang dia kata begini. Bila tidak jelas, hak yang kedua tu jelas dah. Hak yang kedua. Hak yang pertama, hak salah lagi tu hak mana? Setengah ulama kata sini duduk hak yang pertama, iaitu Nabi SAW kata innama hadhihi raqdatun min raqadatis syaitan. Itu penjelasan dia tentang hakikat berlaku istihadhah itu, dan apakah yang syaitan alami daripada orang perempuan itu mengalami istihadhah. Gapo dia syaitan berlaku gapo dia kepada dia, iaitu dia suka. Lepas tu Nabi SAW kata fatahayyadi sittata ayyam atau sab'ata ayyam. Itu iaitu engkau tunggu sebagai perempuan haid selama 6 hari
atau 7 hari. Itu yang pertama. Tunggu tu engkau perhatilah. Perhati. Sebab apa? Sebab perempuan ini dia tak berapa ingat tu adat dia tu. 6 hari kau 7 hari. Jadi cuba ingat-ingat molek. Itu maksudnya Nabi SAW kata cuba ingat-ingat molek, cuba pastikan 6 hari kau kamu ni atau 7 hari. Lepas tu kamu pakai hak berat, kamu rasa berat kat mana? Aku ni 6 hari. Lepas tu, sebab tu Nabi SAW kata fi ilmillahi ta'ala, hak sebenarnya duduk dalam ilmu Allah SWT, pada ilmu Allah SWT tentang kamu. Tak apa hak tu. Kalau kamu salah pun tak apa. Hak sebenarnya 7 hari kamu kira sebagai 6 hari, atau hak sebenarnya 7 hari kamu kira 7 hari, kamu duduk amal 7 hari sebagai perempuan haid tu, hak sebenarnya 6 hari. Sehari lagi kamu kena sembahyang dah, tak apa, tak kira. Tetapi maknanya bila kamu selesai mari kotor tu, habis haid tu, kamu pun mandi, gitulah. Dan kamu sembahyang 23 hari ataupun 24 hari. Kamu sembahyang 23 hari, yang ni kalau tempoh haid dia tu 7 hari. Kamu sembahyang 24 hari kalau tempoh haid kamu tu 6 hari. Maknanya begitu. Jadi lagu itulah kamu buat. Mandi hanya sekali sahaja, iaitu ketika suci daripada haid. Lepas tu pada ketika lain nak sembahyang tu, sembahyang adalah waktu dia. Tidak kata jamuk tu seperti tadi, jamuk suri orang panggil, jamuk pada rupa zahir dia, bukan jamuk hakiki. Jamuk hakiki ni buat mari asar tu dalam zuhur, dalam waktu zuhur, atau buat pergi waktu sembahyang zuhur tu dalam waktu asar. Itu jamuk hakiki. Hak maksud di sini jamuk suri orang panggil. Jamuk suri ni pelewat zuhur sehingga dekat akhir waktu dia. Kira-kiranya lepas pada sembahyang tu masuk waktu asar lah. Lepas tu sembahyang asar dalam waktu ya. Yang ni sembahyang tu dalam waktu masing-masing. Itu orang panggil jamuk suri. Jamuk suri. Hak ni hak yang pertama tu, mana tengoklah kamu perhati molek, fikir molek, ingat molek keadaan kamu tu berapa. 6 hari kau 7 hari. Kalau kira 6 hari, hak sebenarnya dalam ilmu Allah 7 hari, tak apa, maaf. Kata hak sebenarnya tu kamu kira 7 hari, sebenarnya 6 hari, tak apa. Tak apa belaka. Lepas tu kamu kena buat lagu mana? Bila suci daripada mari kotor tu, bila suci daripada haid, kamu mandi. Lepas pada tu tak kena mandi dah. Ambil air sembahyang lah, basuh lah. Mana perlu? Mana perlu? Basuh, lepas tu ambil air sembahyang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mandi. Setiap kali, tapi sembahyang tu jamak. Boleh, salah satu. Itu salah satu. Lepas tu Nabi SAW kata, hak ni tu hadza tu isyarat qarib. Mana hak dekat, hak yang kedua tu lebih aku suka daripada dua perkara, dua cara tadi. Lebih aku suka. Sebab apa lebih suka? Orang ni kata gini, orang ni kata gini pula. Ada yang mengatakan sebab yang kedua ni lebih susah. Lebih susah. Kena mandi setiap kali nak sembahyang. Lebih susah. Ada pula yang mengatakan yang kedua ni tidak lebih susah, lebih mudah tu. Sebab tu hak Nabi suka tu. Sebab apa Nabi kata hak ni hak jamuk sana, hak mandi setiap kali nak sembahyang dengan jamuk tadi. Lebih aku suka. Sebab Nabi suka tu sebab apa? Hak tu kata pengarang kepada kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud syarah pada Abu Daud ni. Dia kata sebab payah. Sebab tu Nabi lebih suka. Sebab bila payah, pahala pun boleh banyak. Pengarang kitab kita ni Bazlul Majhud, dia kata tidak sabit tu. Tak kena tu kata Nabi suka sebab payah. Bahkan kalau nak kira Nabi lebih suka, hak lebih mudah. Sebab tu dia suka. Hak ni lebih mudah. Sebab apa? Jamak sembahyang tu lebih mudah. Sesoalnya 3 macam 3 waktu je, 3 kali je dia. Bukan 5 kali. Hak yang pertama tadi 5 kali sehari, 5 waktu kena sembahyang. Hak ni macam 3 waktu jadi apabila dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak dan subuh. Walaupun setiap kali tu mandi. Hak ni lebih mudah dan hak ni lebih baik
kata dia, sebab apa? Hak lebih mudah tu Nabi lebih suka. Dia kata. Lepas tu di sini ada dia sebut fata'ayyadhi sittata ayyam au sab'ata ayyam. Au di situ au gapo. Atau tu apa makna dia? Ada beberapa makna dia. Satu, ada ulama mengatakan au ni syak perawi. Perawi itu tidak berapa ingat. Kamu duduk sebagai perempuan itu sebagai hari ke atau 7 hari. Dia tak berapa ingat. Hak Nabi SAW kata tu salah satu je. Tapi dia tak ingat. Hak hari ke hak 7 hari. Itu makna syak. Syak perawi. Nah, hak Nabi kata sebenarnya syak. Yang kedua, auni litakhyir. Litakhyir. Mana bagi pilihan kepada dia. Sebab apa? Sebab dia tidak ingat molek adat dia. Biasanya dia 6 hari ke atau 7 hari mari kotor. Dia tak ingat molek. Pada ketika tu seseorang Nabi SAW memberi pilihan kepada dia. Kamu nak duduk sebagai perempuan yang mari kotor ni selama 6 hari ke atau 7 hari, terpulang kepada engkau. Seperti yang kita bahas tadilah. Mana kalau hak betulnya, hak sebenar-sebenarnya 7 hari bagi dia, tak apa kalau dia kira 6 hari, tak apa, dimaafkan. Yang ketiga, Imam Nawawi kata litakhyir. Sebab apa hak disebut 6 hari atau 7 hari? Mengikut hak kebiasaan. Hak kebiasaan. Imam Nawawi kata au di sini untuk taksim. Au dengan makna taksim, yakni pembahagian. Bukan orang tular. Bukan Nabi SAW tujukan kepada orang yang berkenaan itu saja, tidak, tetapi kepada semua orang. Maka dia kena tunggu sebagai perempuan yang berhaid selama 6 hari tidak semaya. Mana? Au di sini bukan untuk perempuan yang sama, tetapi perempuan yang berlainan mengikut adat masing-masing. Itu kata Imam Nawawi. Bermakna au di situ dipakai dengan makna taksim. Orang panggil au lit taksim. Ada pula ulama yang mengatakan tanwi'. Au lit tanwi'. Au untuk mempelbagaikan. Mana orang perempuan ni banyak macam. Ada yang haid dia 6 hari, ada yang haid dia 7 hari. Lepas tu kalau katakanlah dia ni mubtada'ah, daripada sini mari hukum mubtada'ah duduk sini. Hak ni pendapat yang ke berapa? Yang ke-4 sana. Yang ke-4. Baru tu timbul masalah mubtada'ah. Perempuan yang mula-mula dia mari kotor tu, kira-kira keluar darah, aku tak tahulah kotor ke istihadah. Keluar darah tu jadi tidak pernah dia ada adat masa tertentu dia mari. Dan dia tidak campur darah. Kau darah istihadah dia tidak cah. Perempuan ini orang panggil mubtada'ah. Bagi perempuan yang mubtada'ah macam mana? Nabi SAW kata, ini makna tanwi'. Orang perempuan ni ada banyak macam. Ada hak 6 hari, ada hak 7 hari. Tengoklah orang perempuan yang sebaya dengan dia, sebangsa dengan dia, setempat dengan dia. Perempuan tu berapa hari dia mari kotor? Hak kebanyakan. Kalau dia mari kotor 7 hari, kamu pun orang situ kamu pakai 7 hari. Kalau katakanlah perempuan di situ 6 hari atau 3 hari, ikutlah 5 hari. Maka 5 hari kamu pun. Itu makna fatahayyadhi sittata ayyam atau sab'ata ayyam. Bukan makna khusus 6 hari atau 7 hari. Boleh jadi 5 hari, boleh jadi 3 hari. Tengoklah orang tempat tu. Perempuan hak sebaya dengan dia tu berapa lama mari kotor. Jadi kena tunggu selama tu dia pun. Ini orang panggil tubik hukum bagi mubtada'ah. Perempuan mustahadah mubtada'ah pula tubik hukum sini. Baik. Imam Abu Daud kata Ammar bin Thabit meriwayatkan dari Ibnu Aqil, dia kata Hamnah kata hak saat ni hak ni lebih aku suka daripada dua cara tadi. Hamnah kata, bukan Nabi SAW kata. Ni Ammar bin Thabit dia kata, Hamnah kata. Sedangkan hak tadi riwayat yang kita baca tadi siapa dia yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, iaitu Zuhair bin Muhammad. Dua orang.
anak murid Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni, Ammar bin Sabit seorang, Zuhair bin Muhammad. Zuhair bin Muhammad kata kata-kata terakhir tu, wa hadza a'jabul amrayni ilayya, tu kata-kata Nabi. Ammar bin Sabit kata ini kata-kata Hamnah sahaja, bukan kata-kata Nabi. Bermakna tidaklah ada keistimewaan sangat kalau kata-kata Hamnah. Kalau kata-kata Nabi, maknanya hak sebaiknya kita pakai hak Nabi lebih kenal hak semula. Tapi kalau kata-kata Hamnah, itu pendapat dia, tidak begitu kuat lah. Tetapi Imam Abu Daud komen, qala Abu Daud, Ammar bin Thabit ini Rafidhi, dia ni Syiah, tak boleh pakai. Pula dia raya anak murid dia ni ada dua, hak ni kata-kata Nabi, hak ni kata tidak kata-kata Nabi. Tapi Abu Daud kata Ammar bin Thabit ini Rafidhi, dia mari riwayat tapi dia komen, dan dia menyebutkan jar ni makna kritikan terhadap Ammar bin Thabit ini dari Yahya bin Ma'in. Dia ada sebut dalam setengah-setengah nuskhahnya, ada sebut, tapi dalam syarah ni pun dia ada sebut Ammar bin Abil Miqdam Al-Haddad, tukar besi dia. Abu Muhammad, orang panggil Abu Thabit Al-Kufi. Ibnu Ma'in berkata laisa bi syai', tak pakar langsung, tak pakar, laisa bi syai', tak ada benda. Pada ketika yang lain dia kata tidak thiqah dan tidak makmun, tidak boleh dipercayai. Nasai berkata matrukul hadis, hadisnya tak boleh pakai. Ibnu Hibban mengatakan yarwil mawdu'at, dia ni bukan main-main ni, dia ada riwayat ada maudhu' pun ada dia ni, macam mana kita nak pakai? Abu Daud berkata ni, Abu Daud kata ni lah, dalam kitab dia ni, Rafidhi ni makna Syiah teruk lah, Syiah pekat kita terima, bukan Syiah main-main, Syiah kerak. Bukhari berkata laisa bil qawi indahum, tidak kuat di sisi ulama hadis. Ibnul Mubarak berkata la tuhaddithu an Amr bin Thabit fa innahu yasubbu salaf wa kana yaqul kafara an-nas ba'da Rasulillah illa arba'ah. Kamu jangan riwayat hadis dari Ammar bin Thabit kerana dia ni maki salaf dulu. Salaf maksudnya sahabat lah, dia maki sahabat, dan dia kata sahabat-sahabat dia murtad, kafir, jadi kafir selepas Rasulullah kecuali 4 orang. Kan faham Syiah kan tu lagu tu. Kalau tidak Syiah tak ada lagu tu. Tu dia kata. Sebab tu Ibnu Mubarak kata jangan riwayat hadis dia. Abu Zur'ah kata dhaiful hadis. Ijli berkata syadidut tasyayyu' ghalin fih wahil hadis, kuat Syiahnya, melampau dalam Syiahnya, dan hadisnya lemah. Bazzar berkata kana yatashayya' walam yatruk, dia ni berfahaman Syiah dan dia tidak meninggalkan fahamannya. Jadi patut Abu Daud ambil dia untuk iktibar, ambil, kita fikir, ambil lah, ambil, bukan nak suruh pakai. Dia royak dah, itu lagu mana? Jadi orang yang meriwayatkan hadis ni macam-macam, kita kena ingat dalam sejarah. Hak ni meriwayatkan hadis, ada hak molek, ada hak tak molek. Sebab itulah jadi hijau kepada ulama-ulama hadis tu menapis hadis tu. Bermakna Imam Abu Daud nak cerita hak riwayat Zuhair bin Muhammad itu lebih sahih, yakni kata-kata Nabi itu, wa hadza a'jabul amrayn ilayya, tu kata-kata Nabi, bukan kata-kata Hamnah. Dan orang Syiah ni dia benci sangat pada Hamnah. Ceritanya panjang. Ni tak ada semula lah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.